Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan memasuki bab baru iaitu topik keusahawanan jam yang pertama bagi AP025. Di dalam bab keusahawanan ini, para pelajar akan mempelajari 3-4 subtopik iaitu pengenalan keusahawanan, memulakan dan menjalankan perniagaan, daya cipta dan pembaharuan serta rancangan perniagaan. Sekiranya para pelajar berminat untuk menjadi seorang usahawan pada masa akan datang, para pelajar bolehlah menggunakan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam bab ini untuk diaplikasikan apabila ingin menjadi seorang usahawan pada masa akan datang. Okay, kita lihat yang pertama, definisi usahawan dan keusahawanan. Usahawan ini dia merupakan seorang yang memulakan sesuatu usaha teroka atau mencipta atau mencuba sesuatu yang baru. Jadi seorang usahawan ini adalah individu yang mana dia sentiasa nak mencari ataupun nak mencuba sesuatu perkara yang baru. Sama ada dia melakukan satu inovasi daripada produk ataupun barang yang sedia ada, ataupun dia cuba untuk mencipta produk dan barangan dia sendiri yang tiada lagi dalam pasaran. So, keusahawanan pula merupakan satu proses yang menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk memperkenalkan sesuatu yang baharu. Keupayaan untuk menjana peluang-peluang perniagaan, menjana idea-idea perniagaan dan membuat pembaharuan demi menjayakan sesuatu perniagaan. So, kalau kita lihat, keusahawan itu merujuk kepada seorang individu. Tetapi keusahawanan itu merupakan the whole process yang mana seorang usahawan itu lakukan daripada dia menggabungkan sumber-sumber ekonomi, dia mencipta sesuatu yang baru serta dia mengesan bagaimana dia nak mengesan peluang perniagaan. Mungkin dia akan melakukan penyelidikan. Dia menjanakan idea-idea perniagaan. Bagaimana nak menjana idea perniagaan? Mungkin dia akan melalui kaedah-kaedah tertentu untuk mencari satu idea perniagaan yang baru dan setelah itu dia melaksanakan, mengaplikasikan dan membuat pembaharuan tersebut demi mendapat kejayaan bagi perniagaan yang diusahakan. So, kalau kita lihat di sini, terdapat beberapa perbezaan di antara usahawan, peniaga dan juga pengurus. Sebab di dalam sesebuah perniagaan, kita ada usahawan ataupun mungkin ianya merupakan peniaga sahaja ataupun dia merupakan orang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengurus dalam perniagaan tersebut. Okay, so kalau kita lihat definisi untuk usahawan, dia merupakan individu yang menjalankan perniagaan yang mementingkan keuntungan di samping membuat sumbangan, jasa dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan negara. Jadi sebenarnya usahawan ini dia bukan hanya terlibat di dalam perniagaan dia sahaja, tetapi juga melibatkan diri secara bersungguh-sungguh dengan masyarakat di sekitarannya, di dalam persekitaran dalaman dan juga persekitaran luaran. Dan kalau kita lihat usahawan ini, keluaran dia hasilkan berdasarkan kepada inovasi, iaitu terdapatnya produk yang telah diubah suai untuk dijadikan satu produk yang baharu. Manakala peniaga pula, dia merupakan pihak yang menjalankan aktiviti jual beli barangan dengan mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengambil kira sumbangan kepada masyarakat. So, jadi berbeza dengan usahawan, peniaga ini dia tidak melibatkan diri secara bersungguh-sungguh dengan persekitaran dalaman dan luaran. Kenapa? Kerana dia hanya menjalankan aktiviti jual beli barang sahaja. Maksudnya dekat sini peniaga ni dia tak mengeluarkan produk dia sendiri, tetapi dia akan beli barang, kemudian barang tersebut akan dijual semula, dan tanpa mengira sumbangan kepada masyarakat. Berbeza pula dengan pengurus yang mana dia merupakan individu yang dilantik oleh syarikat untuk menjalankan fungsi pengurusan. Maksudnya dekat sini pihak pengurus dia tidak terlibat dalam penjualan produk, tetapi dia hanya dilantik untuk
menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dalam organisasi, menguruskan manusia, menguruskan syarikat dan sebagainya lah. Okay, kalau kita lihat perbezaan dari segi peranan pula, usahawan dia terlibat dalam aktiviti jual beli barang di samping sentiasa berusaha mengenal pasti peluang dan melakukan inovasi. Seperti yang dikatakan tadi, usahawan ini dia terlibat secara penuhlah dengan perniagaan yang dilaksanakan, kerana bukan hanya setakat jual beli barang, tetapi juga dia akan sentiasa cuba mengenal pasti peluang dan melakukan inovasi, sentiasa cuba untuk tambah baik produk dia. Bagaimana nak menambah baik produk? Dengan melakukan pembaharuan dan meningkatkan mutu kualiti produk daripada yang lepas. Tetapi kalau kita lihat peniaga pula, dia hanya terlibat dalam aktiviti jual beli barang saja. Maksudnya dia tidak memikirkan untuk membuat penambahbaikan. Beli barang daripada pembekal, letak dekat kedai dia dan dia akan jual kepada pengguna. Dan pengurus pula bertanggungjawab menjalankan kerja pengurusan, penyeliaan dan tugas pengagihan dalam organisasi. Seperti mana yang kita lihat tadi dalam definisi, pengurus ini dia hanya terlibat dalam kerja-kerja pengurusan dalam organisasi dan tidak terlibat secara langsung dalam kerja-kerja penjualan produk. Okay, kita lihat perbezaan yang seterusnya, iaitu daripada pengembangan perniagaan. Seorang usahawan dia akan sentiasa mempunyai kemahuan, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk mengembangkan perniagaan yang dijalankan. Kenapa? Kerana perniagaan tersebut adalah punca kepada pendapatan dia. Sekiranya dia tidak melakukan sebarang penambahbaikan, maka produk yang dijual dalam syarikat itu nanti semakin lama tidak akan mendapat perhatian daripada pengguna. Oleh kerana itu, seorang usahawan ini dia sentiasa mempunyai semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk mengembangkan perniagaannya dengan melakukan inovasi dan juga membuka cawangan di tempat-tempat yang lain. So, kalau kita lihat kan, usahawan-usahawan contoh seperti Dato' Alif Shukri kan, daripada satu kedai yang menjual herba, maka dia telah membuka cawangan ke banyak-banyak kawasan. Daripada mempunyai seorang ejen, sekarang telah mempunyai beratus-ratus orang ejen. Itu adalah usahawan lah, sangat bercita-cita tinggi. Peniaga pula dia berpuas hati dengan keadaan sedia ada dan tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan membesarkan perniagaannya. So, kalau kita lihat peniaga yang banyak memiliki perniagaan milikan tunggal, dia tidak ada membuka cawangan di tempat lain. Dia hanya berniaga di kawasan di mana dia duduki atau di kawasan sekitarnya sahaja. Mungkin dia akan besarkan kedai, tetapi kedai itu tidak dibuka cawangan yang lain kerana dia hanya berpuas hati dengan keadaan satu unit perniagaan di satu-satu tempat tertentu sahaja. Okay, pihak pengurus pula dia bertindak mengikut arahan pihak atasan untuk mengembangkan perniagaan dan hanya menjalankan tugas mengikut skop jawatan dan huraian kerja. Pengurus ni, seperti mana yang telah kita lihat, dia hanya diberi tugas untuk menguruskan operasi perniagaan. Sekiranya pihak pengurusan atasan tidak mengarahkan untuk membuka cawangan baru, untuk mengambil pekerja baru, maka pihak pengurus dia tidak akan melakukannya lah, kerana dia hanya mengikut arahan sahaja. Sumbangan. Usahawan dia akan menjalankan tanggungjawab sosial dengan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat dalam berita dekat surat khabar dan mana-mana media sosial, apabila seorang usahawan itu dia melakukan aktiviti tanggungjawab sosial, maka dia akan menghebahkannya. Dato' Alif Shukri memberi sumbangan kepada Dato' Alif Shukri menaja individu A untuk mendapat badan yang lebih kurus. So, jadi kat situ dia menjalankan tanggungjawab sosial dengan memberi sumbangan kepada masyarakat. Kenapa? Kerana dia perlu mendapat sokongan daripada masyarakat lah untuk perniagaan dia berkembang dengan lebih baik pada masa akan datang. Peniaga, tanggungjawab sosial bukan orientasi utama perniagaan. Maksudnya kat sini kalau kita lihat banyak milikan tunggal atau banyak peniaga-peniaga yang menjual produk, dia tidak menjalankan tanggungjawab sosial. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai dia sempit, kan? Tidak tersusun dengan rapi sebab banyak barang.
Sebab tanggungjawab sosial itu adalah bukan orientasi utama perniagaan dia. Dia tak cukup masa. Mungkin dia tak ada pekerja yang cukup untuk menjalankan tanggungjawab sosial tersebut. Pengurus dia menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan negara mengikut arahan yang telah ditetapkan. Ini memanglah sebab pengurus itu dilantik oleh tuan punya perniagaan ataupun organisasi. Maka apabila dia nak menjalankan tanggungjawab sosial, dia hanyalah mengikut kepada arahan pihak pengurusan atasan sahaja, kerana dia adalah individu yang menjalankan tugas yang diamanahkan. Itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada jam yang akan datang. Sebelum itu, sedikit ucapan perjalanan 1000 batu adalah bermula dari satu langkah. Sekiranya para pelajar ingin mendapat kejayaan pada masa akan datang, jangan lupa untuk membuat usaha melakukan, mencapai perkara tersebut dengan satu langkah pada masa sekarang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.